Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semua pelajar dalam keadaan yang baik. Hari ini, cikgu akan kongsikan mata pelajaran perniagaan. Jika pelajar pertama kali menonton video dalam channel Cikgu Fariza, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cikgu Fariza Zaki. Sebab apa kena subscribe? Kalau pelajar-pelajar subscribe channel Cikgu Fariza, pelajar-pelajar akan dapat video-video terkini, perkongsian tentang mata pelajaran perniagaan maupun geografi dalam channel Cikgu. Jangan lupa subscribe ya. Jom kita belajar hari ini. Mari kita lihat pemilikan perniagaan iaitu koperasi. Sebelum ini, cikgu dah kongsi video tentang milikan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad. Untuk perkongsian hari ini, kita akan lihat koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi ialah sebuah organisasi perniagaan yang ditubuhkan oleh kumpulan individu secara sukarela. Koperasi mempunyai kepentingan yang sama bagi setiap anggotanya. Matlamat koperasi ialah melindungi kepentingan anggota. Koperasi ditubuhkan dengan konsep milik bersama oleh semua anggota. Mari kita lihat ciri-ciri koperasi. Berikut ialah ciri-ciri koperasi. Pertama, melaksanakan kegiatan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Hal ini bagi mengurangkan beban kos hidup dan meningkatkan ekonomi anggota-anggotanya. Kedua, aktiviti tidak berunsurkan politik. Hal ini disebabkan oleh matlamat koperasi sendiri, iaitu menjaga kebajikan anggota semata-mata. Ketiga, aktiviti koperasi diuruskan berdasarkan akta, peraturan dan undang-undang kecil koperasi. Akta ini tertakluk kepada Akta Koperasi 1963 Pindaan 2007. Yang keempat, ciri-ciri koperasi ialah modal perniagaan disumbangkan oleh anggota. Hal ini menjadikan setiap anggota mempunyai hak untuk bersuara dalam memajukan perniagaan atau pengurusan koperasi. Ciri koperasi yang kelima, setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan. Keputusan ini termasuklah dalam urusan perniagaan yang dijalankan oleh koperasi. Dan yang terakhir, liabiliti anggota adalah terhad, iaitu setakat sumbangan modal atau yuran sahaja. Prinsip-prinsip koperasi. Pertama, keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Keanggotaan koperasi adalah secara sukarela tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. Kedua, kawalan secara demokratik oleh anggota. Koperasi merupakan organisasi yang demokratik, dikawal oleh anggotanya sendiri dengan melibatkan diri secara aktif dalam membuat polisi dan keputusan. Prinsip yang ketiga, penlibatan anggota dalam kegiatan ekonomi. Setiap anggota boleh melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi kerana modal perniagaan diperolehi daripada anggotanya sendiri. Keempat, prinsip koperasi iaitu kebebasan autonomi.
Hal ini bagi memastikan kebajikan setiap ahli sentiasa terpelihara tanpa dikuasai oleh mana-mana pihak tertentu. 5. Pendidikan, latihan dan maklumat. Koperasi bertanggungjawab untuk menyediakan pendidikan dan latihan untuk anggotanya, ahli lembaga yang dipilih, pengurus dan pekerja agar mereka boleh menyumbangkan secara berkesan dengan kemajuan koperasi. 6. Prinsip koperasi, bekerjasama antara koperasi. Kerjasama yang terjalin antara koperasi lain membolehkan sistem pengurusan dan perniagaan koperasi terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Mari kita lihat keanggotaan koperasi dari segi jumlah dan juga hak anggota. Jumlah anggota dalam sesebuah koperasi memerlukan sekurang-kurangnya 50 orang. Setiap anggota perlu membeli modal share koperasi. Hak-hak anggota koperasi adalah seperti berikut. Mempunyai hak untuk mengundi dalam mesyuarat agung tahunan, terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan, mengambil semula modal share apabila keluar daripada koperasi dan menerima pulangan dalam bentuk dividen. Kelebihan dan kekurangan koperasi. Mari kita lihat kelebihan terlebih dahulu. Pertama, liability terhad. Anggota hanya rugi setakat modal dilaburkan. Kedua, pentadbiran secara demokratik. Setiap anggota diberi hak untuk mengundi ahli lembaga koperasi atau ALK. Ketiga, tiada beban cukai. Koperasi dikecualikan daripada cukai. Dan yang keempat, rebate. Insentif yang diberi kepada anggota koperasi. Kekurangan koperasi, kadar pulangan dari segi dividen adalah rendah berbanding pelaburan dalam syarikat. Kedua, pengurusan dan pemilik terpisah. Pekerja mungkin tidak terdorong untuk memajukan perniagaan koperasi. Ketiga, pemilih share terhad. Setiap individu tidak boleh memiliki share melebihi 20%. Dan terakhir, kekurangan koperasi, pindah milik share iaitu tidak boleh dipindah milik kepada orang lain. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Sehingga bertemu di perkongsian akan datang. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video cikgu.